Seterusnya kita akan lihat bagaimana pula caranya untuk menyucikan kulit binatang ataupun istilah lain yang digunakan iaitu samak. Okey, apa tujuan kita menyamak kulit binatang ni? Kenapa kita kena samak? Boleh ke? Tak boleh ke pakai terus je? Okey. Jawapannya yang pertama sudah semestinya kita menyamak kulit binatang ni sebab kita nak sucikan kulit tu terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebab apa? Sebab kulit binatang ni termasuk dalam kategori dikategorikan sebagai bangkai. Jadi apa yang kita berdasarkan apa yang telah kita belajar kemarin, bangkai ni termasuk dalam golongan najis. Najis apa? Najis mutawassithah. Okey. Jadi, cuba kita tengok sekarang ni. Pasaran ekonomi Malaysia. Okay. Bukan setakat Malaysia, kita tengok secara meluas, secara globalnya. Okay. Barangan kulit telah banyak dikeluarkan. Okay. Antara kulit yang banyak digunakan, contohnya macam kulit ular, kulit buaya, kulit lembu, okay, dan sebagainya. Dan hasil daripada kulit-kulit tadi tu, maka terhasillah barangan kulit seperti beg tangan, baju, kasut, tali pinggang, dompet dan sebagainya. Jadi, bila kita tengok hikmah di sebalik menyamak ni, proses samak ni, kita nampak berdasarkan apa yang telah Sazah terangkan tadi, ianya dapat menjana ekonomi negara, boleh menjana ekonomi kita. Okay, itu salah satu daripada hikmah dia lah. Okay. Islam mengharuskan menyamak kulit binatang ni sebelum kita gunakan, sebelum ianya digunakan, tetapi dengan syarat, tapi kena ada syarat. Okey, ada syaratnya. Syaratnya kita hendaklah samak kulit binatang tu terlebih dahulu. Okey, soalannya macam mana nak samak kulit binatang ni? Okey, sebab tu sila tengok skrin. Okey. Caranya ialah kita hendaklah sediakan bahan-bahan yang bersifat menghakis seperti daun akasia, manja kani, kulit delima, tawas, tahi merpati ataupun bahan kimia. Okey, semua bahan-bahan ni ianya bersifat menghakis ataupun bersifat peluntur. Yang bersifat pelat, dia boleh menyingkirkan benda asing atau benda yang tidak diingini macam lemak, lendir yang melekat pada kulit tu daripada melekat lah. Dia boleh menyingkirkan. Okay. Seterusnya, kita tengok bagaimana caranya. Okay, yang pertama, setelah kita pisahkan kulit binatang tu daripada isinya, okay, setelah kita pisahkan, kita asingkan, kita hendaklah buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Okay, kena buang dulu lemak, lendir dan darah yang melekat. Okay, setelah selesai proses menyingkirkan lendir, lemak, darah dan sebagainya tu, okay, kita hendaklah menggosok kulit tu menggunakan bahan yang telah kita tadi. Kenapa? Bahan yang menghakis seperti yang telah saya sebut tadi, contohnya macam bahan kimia. Okay, antara bahan kimia yang banyak digunakan seperti garam lah untuk untuk menghakis, untuk membuang lemak dan lendir tu. Okey, setelah itu, selepas proses penyingkiran lemak, lendir dan darah menggunakan bahan penghakis, okay, kulit tu hendaklah dibilas menggunakan air mutlak. Okay, kita kena cuci, kita kena basuh dulu kulit tu menggunakan air mutlak. Okay, sehinggalah dia bersih, dia tak ada dah benda yang melekat, benda asing yang melekat. Okay, proses yang terakhir ialah kita hendaklah jemur kulit tersebut sehingga kering. Okay, apabila kulit tu mencapai tahap kekeringan yang optimum, dia dah kering betul-betul, okey, barulah kita boleh pakai, barulah kita boleh keluarkan produk daripada kulit tersebut. Okay. Semua faham? Jelas?